Okey, sesi pada malam ini kita akan saya akan rekod kepada ahli grup yang tak dapat mengikuti secara live. Kita boleh lihat di dua platform. Nanti akan ada di kita punya FB page, FB Saham WC, dan juga di YouTube saya, Brother OG Channel. Okay, saya akan letakkan dia punya link ya. Okey, jam sudah pun menunjukkan pukul 9.30 malam. Jadi insya-Allah kita akan mulakan pembelajaran kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim as-siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, terima kasih semua kepada ahli grup FB Saham OSC. Ya, terima kasih kerana anda dapat bersama-sama dengan saya pada malam ini. Okey, jadi pada malam ini kita akan bersama-sama. Okey, kita akan bersiaran secara live. Okey, kita akan belajar. Kita akan belajar tentang ilmu saham, ilmu yang perlu ada bagi setiap traders. Okey, sebelum kita memulakan kita punya trading, jadi kita kena buat kita punya health check lah. Okey, health check tentang bagaimana kita punya ilmu adakah sudah mencukupi sebelum kita masuk ke pasaran saham. Jadi amat perlu bagi kita sebagai newbie ataupun traders yang lain, kita perlu mantapkan kita punya senjata. Kita kena bawa ni, nak berperang ni, senjata kita kena mantap dengan bazukanya, dengan tankernya, dengan serangan daripada udaranya. Umpama kita nak conquer, lebih kurang macam Command and Conquer lah. Jadi perlu untuk kita memantapkan diri kita dengan ilmu di dada, insya-Allah. Dengan ilmu yang ada ni akan membawa kita ke arah yang ke matlamat kita yang lebih jauh. Don't worry, kita cool, relax aja, santai aja malam ni ya. Okey. Jadi saya nak share screen. Okey, harap semua dapat lihat skrin ya. Okey. Okey, bagaimana dengan skrin pada malam ini? Okey, clear. Orang anda nampak clear skrin kita? Okey, kalau nampak skrin jelas, just komen dekat situ, skrin jelas. Okey. Adakah dia entire screen entire screen? Saya nak confirm dulu entire screen, pastikan anda nampak skrin keseluruhan ya. Okey, komen sikit. Anda nampak tak skrin? Saya sedang buka skrin trading view. Okey, kalau nampak keseluruhan, sila komen. Skrin kecil. Okey, sekejap. Saya test. Sebentar ya.
Okey, nampak jelas ya. So kalau skrinnya jelas semua, okey, boleh nampak dengan jelas. Okey, keseluruhan skrin ya. Yang ni saya tak letak saya punya gambar lah, saya bagi nampak keseluruhan skrin lah. Okey. Alright, okey. Kita teruskan. Okey, sebelum tu untuk topik kita pada malam ini, alright, saya akan berkongsi berkenaan dengan topik kaunter saham yang memberi impak kepada prestasi indeks FBM KLCI. Okey, dalam tajuk ni saya akan pecahkan kepada cara setup real time data indeks FBM KLCI. Yang ni mungkin ada yang belum lagi setup lagi, sebab sekiranya anda tidak subscribe untuk setup real time data, bermaksud kita tak boleh dapat indeks. Memang tak boleh nak setup indeks. So indeks tu sebab kita nak dapatkan real time data kan. So apabila kita berdagang, especially yang nak BTST ataupun FIFO, memang memerlukan real time data. Okey, sekejap lagi saya akan jelaskan. Kemudian hari ini saya akan banyak berkongsi tentang counter 52 week high ya. Sebab untuk counter ini apa yang kita lihat dari segi momentumnya, momentumnya sangat padulah. Kalau kita lihat ya, momentum bagi counter 52 week high. Okey. Okey, sebelum tu kita bagi sebelum saya teruskan, sebenarnya untuk saya punya pendengar-pendengar okey yang mengikuti FB Live ini, saya akan bagi sesi bonus pada malam ini memandangkan anda semua telah berada di hadapan PC, okey. And then untuk mendengar, jadi saya akan bagi sesi yang kedua dipanggil sesi bedah counter. Okey, ini saya bagi bonus lah pada malam ini. Jadi kepada ahli-ahli grup, okey, yang ada counter yang sedang dalam prestasi anda, adakah menaik menurun, mungkin perlukan sedikit pencerahan. Okey, saya akan memberi sedikit penerangan lah. Okey, apa yang saya nampak berdasarkan kepada the trend, adakah dalam uptrend ataupun sideway, downtrend. Okey, jadi kita ada dua sesi pada malam ini. Yang pertama, kita akan pergi kepada counter saham yang memberi impak kepada prestasi indeks FBM KLCI. Dan yang kedua ialah sesi bedah counter. Saya bagi bonus untuk anda semua. Terima kasih kerana sudi mengikuti. Jadi saya nak tengok malam ni ada berapa orang Okey, alhamdulillah dalam 45 orang. Okey, terbaik. Okey. Okey, sebelum tu kita pergi kepada kita punya macam mana nak setup. Okey. Macam mana kita nak setup kita punya real time data untuk indeks FBM KLCI. Okey, sebelum ni saya dah ajar tentang bagaimana kita setup bursa indeks. Okey. Jadi ahli-ahli grup semua boleh lihat di dalam video saya yang sebelum ini tentang berkenaan dengan tajuk cara untuk setup bursa indeks FBM KLCI. Okey, boleh lihat cara macam mana nak setup. Okey, untuk malam ini saya akan ajar bagaimana kita nak subscribe untuk plan real time data. Okey, saya akan tunjukkan cara dia. Okey, yang pertama anda kena buka tradingview.com. Okey, selepas anda semua telah sign up. Okey, saya menggunakan TradingView Pro version, yang mana saya rasa untuk newbie adalah memadai sekiranya kita ada Pro version. Saya rasa dah mencukupi lah. So tak perlulah kita, kalau kita ada budget lebih, okey, dan kita boleh subscribe untuk mungkin yang premium ataupun Pro Plus. Okey, alright. So apa yang perlu anda buat adalah, okey, lihat di sini ya. Okey, kita ada di sini upgrade plan. Okey, apabila anda buka TradingView untuk bahagian paparan yang utama, window utama, menu utama. Okey. Kita tekan upgrade plan. Okey, just tekan. Okey, dekat sini nampak ada basic, kita ada Pro, Pro Plus dan Premium. Okey, saya rasa mungkin sekarang ni harganya pun mungkin telah naik lah. Hari tu TradingView ada buat promosi. Okey, kalau kita lihat untuk Pro version
155 USD per year, lebih kurang kita darab dalam 4 lah. Oh, hampir dekat RM700 lah kalau kita nak subscribe 1 tahun ni. Okey, tidak mengapa, yang penting sekiranya anda ada modal, okey, subscribe dengan pro version. Saya rasa pro version pun sudah memadai sebab dekat sini kita boleh mendapat 5 indikator per chart. Okey, 2 chart dalam satu window. Okey, dan kita boleh dapat server side alert. Contoh alert kita nak buat contoh satu counter, contoh Unisem. Kita nak buat dia alert untuk cross pada certain price. Jadi dia boleh alert kepada kita punya handphone. So ada banyak-banyak cara lah. Kalau contoh kita ni sibuk dengan kita punya tugasan harian, kita boleh gunakan alert ini untuk membantu kita dari segi monitoring of kita punya counter saham. Okey, ini antara provision lah yang saya pakai. Saya rasa sudah memadai untuk saya. Okey, apa anda perlu scroll sehingga ke bawah sekali. Okey, di bawah sekali. Okey, nampak tak dekat sini? Available markets. Kita ada worldwide, North America, Europe, Middle East, Africa, Asia Pacific, Mexico and South America. Jadi, kalau ikutkan kita boleh lihat semua market yang ada kan. Okey, bagaimana nak subscribe? Nampak di sini ada ditulis subscribe the real time markets. Ini sebenarnya yang anda boleh subscribe untuk mendapatkan real time markets. Jadi kepada yang BTST, yang FIFO, yang ini sangat diperlukan untuk intraday. Okey, jadi kita perlukan real time data yang orang kata full time traders lah. So macam saya subscribe. Okey, kita tekan saja. Okey, butang ni subscribe to real time markets. Okey, yang ni saya telah ambil saya ambil contoh billing cycle 1 year, saya ambil terus 1 tahun. Ataupun sekiranya anda nak cuba dulu untuk 1 bulan, just klik monthly. Macam saya telah buat 1 tahun. Okey, apa market yang kita nak sebenarnya? Okey, dekat sini ada 2. Okey, ada 2 indeks yang kita boleh subscribe. Okey, kita lihat ya. Kita pergi ke bahagian Asia. Okey, Asia Pacific. Dekat sini ada Bursa Malaysia FTSE Indices. Hanya $1 sebulan. So yang ni untuk FTSE. Jadi kat sini kan, segala indeks berkaitan dengan Bursa Malaysia semua kita boleh dapat. Ini orang kata bermacam-macam lah indices yang kita akan dapat. Okey, yang kedua Bursa Malaysia Berhad. Okey, yang ni tentang stocks, indices dan futures. Ini $1 per month. Okey, yang ni kan macam saya subscribe dua-dua. Okey, kalau anda ingin subscribe, mungkin anda boleh subscribe yang ini sebab kita ada stocks, indices dengan futures. Okey, macam ini ada beza. Dia lebih kepada Bursa Malaysia FTSE Indices. Saya nak tengok indices yang detail. Dekat sini lebih banyak lagi lah dibagi. Okey, dekat sini ada banyak. Yang ni dibagi yang basic dan juga the stocks. Kita punya saham. So saya suggest kalau anda ingin subscribe, boleh subscribe untuk MYX. Pastikan logo Malaysia jangan pergi ambil logo Korea. Jangan ambil pergi logo Jepun pula. Kita tak boleh trade di luar negara. Hanya Bursa Malaysia. So pastikan anda klik untuk MYX Malaysia. Okey, sekiranya anda jelas, okey, tulis kat situ saya jelas tentang subscribe untuk real time data. Okey, tulis komen kat situ saya jelas untuk subscribe real time data. Okey, tulis komen. Okey. Okey, tulis komen. Okey, tulis komen kat situ Okey, jelas. Alright. Terbaik. Okey, ini cara okey, saya pergi kepada back Jadi saya telah ajar tentang cara set up your real time markets, okey, based on MYX logo Malaysia. Jangan silap pergi subscribe pula, okey. Alright. Okey, ini banyak yang tak tahu ni sebab untuk kita kenal
bursa FBM KLCI, okey, indeks bursa FBM KLCI, kita kena tahu segala-galanya tentang kita punya indeks. Sebabnya, jika kita salah beli counter pada sektor yang tidak betul, sebagai contoh sektor tu mungkin tengah buat downtrend, tiba-tiba kita pergi invest dekat situ ataupun kita trade di situ, ini yang menyebabkan terkucil. Jadi kita perlu faham the big thing is about your index dulu. So biasanya untuk yang pertama adalah you kena buat yang betul, do it right at first time. So sangat penting ya untuk do it right as first time. So kalau tercedok bermasalah. Okay, jadi saya pergi pada back. Okay, hopefully semua clear. Subscribe to Real Time Markets. Okay, tadi yang kita tekan di bahagian plan ni. Okay, alright. So kita pergi kepada bahagian hadapan. Okay, sini saya kembali balik ke bahagian screener balik. Okay. Kalau tak subscribe pro, boleh tak real time saja? Saya tak pernah test. Mungkin boleh cubalah. Sebab kadang-kadang sistem ni dia pandai. Dia minta kita subscribe charting platform. Lepas tu dia offer untuk kita subscribe untuk real time data. Saya tak pasti. Sebab permulaan apa yang saya boleh kongsi, saya share, saya subscribe untuk TradingView dulu. Kemudian saya subscribe untuk the real time data. Okay. So boleh cubalah, boleh cuba. Saya tak pasti. Ini kena test dulu Okay. So next kita pergi kepada sesi seterusnya. Okay, dalam tajuk yang sama, counter saham yang memberi impak kepada prestasi indeks FBM KLCI. Okay. Macam mana kita nak tahu komponen-komponen yang penting di dalam indeks FBM KLCI? Okey. Untuk pada malam ini, saya akan menggunakan platform M+. Okey, platform M+ untuk kita lihat apakah komponen-komponen di dalam indeks FBM KLCI dan juga sektor. Kita ada sektor-sektor dalam tu. Okey, kita telah belajar pada sesi yang lepas tentang 13 sektor yang kita perlu tahu. Okey, 13 sektor tu sebenarnya ada di sini Kalau tengok yang ni saya dah set up, saya punya bursa indeks. Okey. Saya ada the main FBM KLCI. Kemudian kita ada yang kedua, okey, ada dua board. Yang kedua adalah FBM Ace. Kemudian dia punya sektor daripada construction, consumer sehingga ke finance. Jumlahnya ada 13. Ini yang anda kena tahu. Jadi boleh lihat saya punya video sebelum ini untuk kita set up bursa indeks di dalam TradingView. Okay. Alright, saya akan buka M+. Apa asal pula ni? Okey, kita dah masuk. Okey, saya menggunakan platform M+. Okey, yang ni bagi saya M+ ni sangat user friendly dari segi dia punya menu yang ada dan membantu jugalah untuk kita buat trading, untuk kita trade dengan lebih efisien dan efektif. Okay, so tak ada masalah untuk anda yang menggunakan platform yang lain, tetapi dia akan melihat kepada tajuk yang sama, iaitu di bahagian, kalau di M+, kita buka di bahagian indices. Okay, tekan saja listing. Okay, selepas anda login, masuk di bahagian indices dan tekan listing, dan akan keluar paparan sebegini. Nampak tak? Dia punya indeks utama iaitu FBM KLCI dan sektor yang terlibat. So ada 13 sektor di sini. Okey, clear?
Okey, selepas kita dapat lihat sektor-sektor yang terlibat dan juga mainboard FBM KLCI, kita boleh tekan dekat sini. Kita nak tengok dia punya graph. Okey, ini adalah trend. Kita nampak dalam tempoh hari tu, hari Jumaat, bagaimana prestasi indeks kita. Okey, indeks kita kalau kita lihat dia adalah menurun ya, dalam keadaan menurun. Okey, pada hari Jumaat yang lepas, antara sebab utama dia menurun adalah disebabkan oleh profit taking dan juga window dressing. Okey, saya harap kepada sahabat-sahabat ahli grup yang tak pernah dengar window dressing, okey, boleh dapatkan dekat kita punya Telegram bagaimana Tuan Najib kita, sahabat kita ada komen tentang window dressing. Jadi boleh search dekat Telegram. Okey, sahabat kita Tuan Najib ada komen tentang window dressing. Mengapa dibuatnya window dressing? Kebiasaannya pada penghujung tahun, mostly institusi yang melibatkan sebagai contoh Carrier SP, ini semua jerung-jerung besar lah. Okey, kemudian kita ada unit trust, mereka akan melihat portfolio yang baru. Okey, dia akan buat pertukaran portfolio. So dia akan keluarkan contoh mungkin sektor-sektor ataupun saham-saham counter yang sebelum ini dia akan gantikan dengan yang baru mengikut kepada prestasi semasa. So yang ni untuk dia go for 2021 punya rally. So sebab tu kita lihat berlakunya penurunan terhadap indeks ini, antaranya kenapa indeks kita jatuh 3 hari berturut-turut. Bukan disebabkan apa, tetapi disebabkan oleh antara faktornya ialah yang saya maklumkan tadi. So tak perlu risau, sahabat-sahabat, tak perlu risau. Kita just ambil peluang sebenarnya. Apabila indeks kita menurun, inilah peluang. Peluang tu akan tercipta. Dengan macam mana? Kita kena membuat kajian. Counter apa yang akan naik pada minggu hadapan, dijangka berdasarkan pada kajian. Jadi anda boleh lihatlah, ini saya nak terangkan tentang komponen indeks. Okey, kita tengok satu contoh ya. Bagaimana FBM KLCI itu boleh memberikan result sebegini rupa. Dia akan ada the leaders and the laggards. Apa itu yang saya terangkan tadi? Okey, kita just klik kat sini. Kita akan nampak komponen utama kita di indeks FBM KLCI, leading movers, lagging movers, kita ada sebenarnya inilah counter yang terlibat. Mungkin ramai yang tak pernah lihat benda ini kan. Tetapi inilah sebenarnya yang kita kena faham. Apakah komponen utama di dalam indeks FBM KLCI? Inilah dia punya counter-counter saham yang terlibat. Okey, so nampak kan sebelum ni tak pernah tahu kan. So boleh saya katakan semua ni adalah counter-counter bangsawan lah. Kita lihat PetDec, Nestle, HLFG, TM, PChem, Hapsing, P-Metal, nampak tak? Ni melibatkan banking, finance, semuanya ada. Tentang Axiata, Telecommunication, Maxis, banking, Genting, Top Glove. Top Glove baru saja diletakkan dalam beberapa bulan yang lepas. So dia berada di dalam komponen utama di dalam FBM KLCI. Okey, sekiranya anda faham tentang komponen utama FBM KLCI, okey, tulis saya faham komponen utama di dalam FBM KLCI. Saya faham komponen utama di dalam FBM KLCI. Mungkin ahli grup tak pernah lihat tentang perkara ini. Inilah saya akan terangkan, saya jelaskan bagaimana indeks dia naik atau turun bergantung kepada stok yang terlibat. Inilah stok yang terlibat ni. Mungkin ada yang tak faham kan, yang tak pernah tahu kan. So inilah peluang untuk kita belajar. Okey, yang ini adalah FBM KLCI. Okay, next kita lihat Consumer Product and Services. Ini antara indeks yang saya suka juga. Sebab indeks ini menampakkan peningkatan. So ada sahabat kita dia bagi tahu ilmu baru, tak pernah tahu ada benda ni. Itulah. Kita kena faham indeks FBM KLCI. Apa komponen utama, apakah saham yang terlibat. Jadi kita aware bagaimana
sistem indeks itu berlaku. Dia berjalan macam mana. So kita nampak inilah komponen utama. Alright. Okay, kita pergi pada yang seterusnya, consumer product and services. Inilah pecahan-pecahan dia. Kalau nampak semuanya adalah big giant. Ni cheetah ni yang anda semua suka hari tu kan. Nampak dia naik kau-kau. Inilah cheetah. Inilah cheetah. Cheetah kan nampak. Boleh katakan minggu lepas kaunter-kaunter yang melibatkan nama-nama haiwan ni naik cheetah. Lagi apa lagi saya tak ingat, ada lagi satu tu. Ada nama cheetah. Okey, ni platform adalah M+, platform M+. Okey, kalau platform M+, dalam kita punya Telegram group, ada kita punya reminder, iaitu Dr. Amir. Jadi anda boleh subscribe lah dengan Dr. Amir untuk M+. Okey, kalau untuk UOB, boleh berhubung dengan kita punya admin Tuan Adnan untuk UOB. So kita ada UOB dan juga M+ yang saya kenal lah setakat ni, reminder yang terlibat. So bolehlah kepada siapa yang nak subscribe. Okay. So nampak genting Asia berada di dalam consumer product and services. Tiger, betul, Tiger. So nampak hari tu Tiger pun mencanak, cheetah pun mencanak naiknya. Tapi berhati-hati bila dia naik atas, dia goreng kau-kau, takut dia menjunam. So berhati-hati kena berhati-hati, takut dia menjunam kau-kau, masak kita kan berada di puncak bahagia. Nak turun tak pandai nak tekan butang sell, problem. Okay, so berhati-hati. Okay, ini adalah consumer product and services. Okay, kalau tengok kan padi ni, okay, nanti kita boleh lihatlah counter padi ni just untuk pembelajaran pada malam ini. Okey, saya akan lihat nanti padi ni. Consumer saya ambil satu, kita tengok padi ni sedang buat apa. Kita akan tengok Okey. Kemudian kita ada industry product and services. Ini antara sektor yang menjadi minat saya juga. Saya memang fokus kepada sektor ini. Kalau tuan-tuan sahabat-sahabat lihat sektor ini memang sedang buat peningkatan. Cuba tengok. Okey, Goodway, kita ada Goodway. Okey. P-Metal, nampak tak semua ni saham-saham bangsawan ni. Kemudian kita ada Bintai. Ini semua ni korang suka lah ni Bintai ni. Tapi sekali dia lipat, digoreng, pandai-pandai lah kan. So kat sini ada SK Press, Rubrex, Agenta, PA. PA ni pun antara counter-counter pilihan. So nampak dekat sini untuk Industrial Product and Services. Okey, dekat sini mungkin saya nak ambil satu. Kita lihat. Okey, saya ambil contoh. Mungkin KPS. Kumpulan saya ingat Selangor kot. Perangsang Selangor kan nama dia. Okey KPS. Nanti kita akan lihat sebagai contoh untuk Industrial Product and Services. Okey, tadi padi ni untuk Consumer Product and Services. Okey, next, Construction. Okey, Construction. Alright, so construction kita nampak, so kat sini ada, okay, mungkin tak berapa kita kenal lah, mana nama, Ahmad Zaki ke, AZRB ke ni. Ni pun antara yang top-top juga ni, Ahmad Zaki. Kemudian JAX, dan kita ada GCAN, Ecovest, Sendai. Jadi malam ini saya nak lihat JAX, JAKS. Okey, JAKS untuk counter construction, nanti kita akan lihat. Okey, kemudian kita pergi scroll ke sebahagian kanan lagi. Teknologi, ini memang counter favorite saya. Sektor yang paling saya minat. All time high, nampak tak? Mula dia naik, lepas tu dia turun, tiba-tiba dia buat rebound, dia naik sampai ke 0.9 mata. 1.39%. Okey, hari ini saya nak fokus kepada Unisem. Ini antara counter favorite saya lah, Unisem ni. Kenapa dia tiba-tiba naik? Kejap lagi saya tunjukkan kenapa. So keyword dia senang je. Keyword dia 52 week high. Itulah keyword dia. Tolong tulis dekat komen 52 week high. Okey, tulis di komen 52 week high.
Momentum dia sangat padu. Bila dia dah dapat 52 week high. Okey, momentum dia sangat padu. Okey, tulis kat situ 52 week high. Okey, kemudian kita ada DNO. Okey, untuk yang teknologi saya hanya akan sentuh DNO sahaja. Okey. Alright. Bintai tengah diskaun tu. Okey lah, diskaun. Puncak. Puncak memang mencanak dia naik. Puncak tu bahagian utilities. Memang padu puncak ni. Okey, financial services. Okey, kita ada HLFG, MBSB, MNRB. Kat sini banyaknya banking lah. Okey, dia tak patuh syariah kecuali untuk bank Islam lah. Dan beberapa bank lain lah. Tak banyak pun untuk finance ni, financial services. Okey. Kita bagi seterusnya untuk bahagian property. Okey, property Eco World. Lagenda. Lagenda. Sekejap saya tengok mana yang best kita nak tengok. Sebagai contoh, saya nampak IWCT. Mungkin Okey, kita lihat IWCT. Okey, sebagai contoh untuk property. Okey, kita tengok property. Okey, plantation. Okey, plantation kalau ikutkan plantation ni macam dia masih nak buat sideway Okey, plantation kalau ikutkan pada futures FCPO dijangka pada bulan Januari boleh mencecah sehingga 3,500 ke 3,600 ringgit. Okey, jadi saya rasa masih boleh lagi kita boleh buat profit di plantation. Okey. Macam mana tuan setting layout leading and lagging DM Plus tu tuan? Okey, yang ni dia memang automatik, dia memang ada kat sini. Macam tadi saya dah terangkan, just buka dekat bahagian listing dan tekan saja kat situ dia akan keluar the index. Okey. MBSB ni nanti kita tengoklah MBSB kalau sempat MBSB. Okey, yang ni saya tak sentuh sangatlah untuk malam ni plantation, saya just skip. Okey, yang ni melibatkan real estate. Okey, ada Atrium, KLCC, okey, Hektar, Sunrit. Okey, yang ni memang saya tak fokus. Dan energy, okey, kalau ikutkan energy ni, dia masih belum nak dikatakan to the momentum yang rally, belum lagi. Dia masih kejap naik, turun, retrace sikit-sikit kan. Sebab saya masih tengok macam saya suka lihat Dayang. So saya suka lihat Dayang dan juga yang bunga raya, hibiscus. Nampak hibiscus. Okay, hibiscus mungkin ada lagi counter-counter yang lain yang boleh tuan-tuan lihat So yang ni saya tak sentuh lagi. Okay. Healthcare. Okay, healthcare ni Kosan di Pharma dan Pharma. Okay, Top Glove, Supermax, semuanya big giant ni. Okay, yang ni pun saya tak sentuh, kita tak ambil contoh. Okay, kita tengok lagi. Telecommunications and Media. Okay, ada TMG Packet. Amtel, Astro Digi. Okay, yang ni pun saya tak sentuh. Okay, so kita just sekali imbas. Okay, Sapura Energy berat lagi ni. Betul, Sapura Energy memang counter berat. Sebab kenapa? Dalam tu banyak sangat naik bas. Naik bas, naik kapal. So dia mengambil masa lah. Kalau dilihat dia punya bid daripada level 1 sampai level 5, market depth memang ramai dalam tu. So volume dia pun besar. So dia nak habiskan satu bid tu memang mengambil masa. So kita tengoklah mana yang kita rasa ada potensi. Macam saya bagi tahu, saya suka melihat kepada volume yang 1 juta dan mungkin lebih sikit lah, tak adalah terlampau berat sangat kan. 1 juta, mungkin saya tengok ada yang 10 juta. Mungkin bila dia tengah naik peak kan, dia akan naik lebih banyak sampai beratus juta. So macam Sapura Energy ni kita tahu dia memang agak berat sedikit. Okay, Transportation and Logistics. Ini pun antara counter favorite saya. Kita tengok ada GDEX, Post, Suria dan ILB. Okay, nanti kita tengok satu contoh. Tasco. Saya nak lihat Tasco Tasco.
sebagai satu contoh kajian kita pada malam ini. Okey, Transportation and Logistics, TASCO. Okey, yang paling terakhir adalah Utilities. Utilities. Okey, utilities ni ada Malakoff, kita ada Tenaga, YTL, Runhill, Salken. Ini counter favorite tuan-tuan ni. Saya tahu ni, ramai ada kat dalam ni. Salken, nampak tak banyak orang review tentang counter ni. Salken Okey, boleh kita tengok nanti Salken. Okey, ini antara counter-counter yang menjadi favorite anda semua. Okey, mantap. Alright, jadi kita dah lihat di kita punya platform. Okey, M+. Okey, macam tadi contoh, saya pergi lagi sekali indices, bagi listing. Okey, kemudian kita tukar kepada kat sini lah kita nak nampak dalam bentuk listing macam ni. Kemudian kita tekan untuk bahagian dalam bentuk graph. Kat sini ada dia punya sedikit info lah tentang leading movers. Just tukar kat sini je. Okey, tuan-tuan tekan kat sini je. Dia akan tunjukkan dia punya index, sector index dan juga leading movers dan lagging movers. So sangat simple. Kita nampak kat sini ada tiga ikon ni. 1, 2, 3. Just tekan je. So dia akan nampak macam ni. So sangat penting untuk kita tahu counter-counter yang terlibat. Mungkin antara kita akan beli counter-counter yang berkenaan. So kita kena tahulah yang mana yang berada di dalam komponen index ABNKLCI ataupun di dalam komponen sector index. Okey. So untuk yang ini saya rasa okey di platform. Okey, saya akan pergi kepada trading view. Kita akan lihat counter yang saya terangkan tadi yang kita pick tadi. Kita ada pada ni KPS, JAKS, Unisem, IWCT, TASCO dan Salken. So kita ada 7 counter yang kita akan lihat pada malam ini. Okey, sebagai kita buat sedikit analisa. Okey. Kita pergi kepada padi ni. Masuk dalam trading view, kita type padi ni. Okey, dan kita lihat padi ni. Nampak tak dia punya trend? Okey, saya kat sini saya menggunakan tentang indikator. Yang pertama, saya ada volume, saya ada EMA. Setting saya adalah EMA 200, 20 dan 50. Okey. Kemudian saya ada MACD untuk saya lihat moving average, convergence, divergence. Okey, adakah di dalam bullish ataupun bearish zone. Okey, kalau ikutkan padi ini secara one glance dia adalah dalam keadaan bullish zone. Kemudian saya menggunakan multi RSI trend indicator untuk melihat momentum. Okey, momentum dia pun nampak sangat padu, lebih daripada 50. Okey, saya menggunakan juga stochastic RSI untuk kita lihat di manakah berlaku overbought ataupun oversold. Ini penting ni. Ini antara saya rasa yang paling penting di sinilah stochastic RSI. Untuk segi RSI pun perlu tahu momentum dan MACD. So saya rasa basic lah. Yang ni yang saya pakaikan Pro. Jadi untuk Pro ni saya boleh pakai hampir 1, 2, 3, 4, 5. Bukan 5 lah, 5 indikator sekaligus untuk kita buka. Okay, kita lihat untuk big picture bagi padi ni. Okay, kita lihat sama-sama. Okay, saya akan besarkan sini. Okay, kita buka full screen. Inilah padi ni. Okay, padi ni kita tengok. Saya suka tengok past history repeat itself. Okay, kita tengok yang lepas. Kita pergi yang lepas. Bagaimana dia punya trend. Okey, yang ni saya menggunakan view warna hitam. Saya menggunakan dark theme. So, anda boleh tukar. Boleh jadikan putih ataupun hitam. Okey. Nampak dia telah melakukan downtrend apabila pada bulan November. Saya rasa sekejap. Okey. Okey, dia menurun pada November 2018. Dan dia downtrend lah. Bagi saya ini adalah downtrend sebab dia di bawah EMA 200. Okey, mana-mana counter yang berada di bawah EMA 200, dia adalah dalam fasa downtrend. Okey. So, apabila
berlaku pandemik, dia lagi turun ke RM1.79, 78 sen. Kemudian dia naik semula apabila berlaku recovery. Dan dia telah mencecah EMA 200 pada dia breakout di sini pada 25 November. So consumer. Okey, consumer ni melibatkan contoh dalam kes Padini ni adalah pakaian garment. So ini antara saya nampak sektor yang kita perlu lihat, yang kita boleh peram di sini untuk kita swing. Sekali saya tengok dia punya graph ni, dia punya wave ni memang cantik untuk swing. Tengok kenaikan dia tak banyak. Okey, saya cuba tukar kepada time frame yang lebih kecil. Yang lebih besar sebentar Okey, saya tengok untuk time frame weekly. Kita tengok macam mana weekly. Okey, saya buka besar. Okey, nampak tak weekly dia? Memang cantik. Weekly boleh dapat ni 15%, 4%, okey, 8%, 7%. Okey, tu kejap lagi lah Yaptek tu. Kejap lagi lah kita buka sesi kedua kan. Sabar. Okey, kejap lagi kita tengok yang ni dulu Okey, saya akan cuba cepatkan sedikit Okey, so nampak kat sini bagaimana counter tu dikatakan sesuai untuk swing. Inilah antara pattern dia. Nampak tak? Minggu pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dekat sini boleh swing sebulan. Nampak tak? So dia membuat kenaikan. Kita tengok contoh berapa kenaikan dia kalau kita tukar ke time frame monthly. Okey, monthly Satu bulan at least 30%. Siapa nak bagi kan satu bulan? Target kita 10%. Kan dah lepas. Nampak tak? Yang ni sedang buat lebih kurang 11%. So kalau kita swing daripada sini, campur sini dah hampir 40% dah ni. Nampak tak? 2 bulan je dah dapat 40%. So kat sini dia nampak dia dalam keadaan menaik. So you are making a profit. Ini yang dikatakan counter yang sesuai untuk swing. Okay, swing terpulang short term sehingga 3 bulan. So kalau mampu ada holding power, boleh hold lama sikit. So ini pada ini Okay, kita pergi pada next. Counter KPS. Okay, saya tukar time frame daily balik semula. Okay, kita pergi pada counter KPS. Okay, sekiranya anda nampak counter pada ini untuk sesuai untuk swing, komen kat situ. Pada ini swing. Komen kat situ. Pada ini swing. Pada ini swing. Tulis kat situ. So kita tahulah pada ini sesuai untuk swing. Tulis kat situ. Tulis kat komen. Pada ini swing. Alright. So like banyak-banyak, love banyak-banyak. Okay, kita pergi pada next. Counter KPS. Kumpulan perangsang Selangor. Kita tengok kumpulan perangsang Selangor. Okay, saya akan buka untuk bigger picture. Kita lihat apa dia sedang buat ni. Okay. Nampak tak? Okay, dia telah membuat, wow, ini adalah gap down ni pada 2019 bulan Mei. Dan saya nampak dia akan panjat dan dia akan tutup gap down ni dan boleh pergi sehingga ke RM1.695. Ini saya punya prediction. Apabila berlaku gap down yang besar, akan berlaku penutupan. So dia akan panjat dan panjat untuk tutup gap down ni kat sini. Mungkin ada sesuatu telah berlaku di sini. Saya pun tak melihat secara terperinci untuk counter ni. Tapi saya nampak dia akan panjat dan panjat lah untuk KPS. Okay. So dekat sini dia ada bullish zone. Okay, dia buat sedikit bearish zone dan dia naik semula. So kalau nak buat apa ni, swing untuk seminggu mungkin sesuai lah counter ni. Dia tak boleh nak panjang sangat kan. Sebab kat sini nampak sekali naik 16%. Banyak tu kat sini. Ini lebih kurang 9%. So nampak lah, boleh tahan jugalah ni kalau ambil daripada guna apa ni, teknik cangkul ke batas cangkul ke batas kangkung.
Okey lah ni saya rasa. Cantik ni. Nampak dia turun dekat sini, tercipta peluang sekali dibagi 11%. Nampak tak? 11%. Mungkin sebab dividen lah kot. Saya tak nampak secara terperinci. Sekejap kita tengok ada gap down tadi kan kat mana. Ya, dividen. Yes, kat sini ada dividen. Betul. Nampak tak? Dividen. Dividen kurang lah ni. So apa lagi dia bagi gap down lah kat sini. Dia menurun. Okay. Bonus issue. So nampak kat sini ya. Dekat sini D. Bonus issue. Ini adalah earnings. Kat sini adalah dividen. Mungkin kuasa membeli di sini tak banyak, dia akan menurun. Okey, ini adalah KPS. Okey, KPS ni saya nampak dia tak sesuai untuk swing lama lah. Mungkin setakat seminggu dalam sangat-sangat short. Buy today ataupun sell next week ke, macam tu lah untuk ni. Ataupun buy today sell tomorrow pun boleh. So ini cara-cara lah yang kita nak buat. Bagaimana kita nak gunakan teknik-teknik yang ada ya. Okey, next kita pergi pada JAX. Okey, JAX. Okey, ni memang tak sesuai untuk swing lama ya. Okey, JAX. Okey, kita tengok JAX macam mana. Ini adalah counter, tak salah saya, construction ni. Construction. Okey, construction dia telah mula start panjat lah, ataupun saya rasa ni mungkin bahagian, sekejap saya tengok. Engineering and construction, betul lah JAX, betul. Engineering and construction, betul. Okay, nampak tak? Ini pun sesuai untuk swing ni. Memang cantik ni kalau nak swing ni. Sekali dia bagi 18%, nampak tak? 10%, banyak ni sekali dia naik. So kita boleh contoh, saya bagi some idea. Kalau nak entry, mungkin boleh entry dekat sini, dan kita boleh jual semula di sini, nampak tak? Banyak tu kenaikan tu kat sini pun. Kalau kita nak mungkin setakat 2 minggu untuk kita swing kan. Okay, kita tengok kalau kita swing 2 minggu kan, tengok berapa kita akan dapat. Saya gunakan price range untuk mengukur kita punya peratusan kenaikan. Okay, mungkin saya assume kita beli di sini contoh. Okay, wow, nampak tak? 34% guys. Nampak dari tarikh 5 November. Lepas tu kita jual 26 November. Mungkin dalam 2-3 minggu. 34%. Banyak tu. Yang ni pun nampak dia naik lagi kan. Katalah kita nak swing lama sikit. Okay, lama sikit. Nampak? Berapa persen ni? Dekat 50% daripada 5 November sehingga 3 Disember. Nampak tak? Hampir sebulan kita swing. Cantik dia punya performance. Jadi JAX sesuai untuk swing. Okey, komen dekat situ. JAX sesuai untuk swing. Okey, JAX swing. JAX swing. Tulis komen JAX swing. Ini contoh contoh-contoh counter swing. Sebenarnya saya saja je letak counter-counter yang macam ni kan, saya pilih. Saya nak bagi anda semua lihat bagaimana rupanya counter swing. Bagaimana rupanya jenis yang BTST ataupun buy today sell tomorrow, ataupun buy today sell next week. Ini contoh-contoh saya telah tunjukkan. Jack swing. Lepas ni saya nampak Jack sini dia akan pergi ke sideway. Nampak tak? Kita punya Bollinger Band middle band ni dah menghala ke sebelah kanan. So dia akan buat sideway. Saya nampak dia akan buat sideway. Nampak tak? Kat sini dia dah mula nak menguncup. Dia akan buat sideway. Okey, sideway ni sebenarnya peluang. Kita tunggu peluang sampai dia habis buat sideway. Okey, dan kita masuk balik. Kat sini saya menggunakan Fibonacci. Okey, saya tarik daripada support sini. Okey, lebih kurang sini support. Dan saya ambil resistance di sini. Saya tarik dan saya buat, nampak tak kat sini? Fibonacci dia sebenarnya menggunakan 3 level yang paling penting lah untuk kita entry apabila berlaku retracement. Ini telah berlaku retracement. Okey, kat sini adalah dia punya support. Okey, saya ambil supportnya di sini. Okey, saya tarik di sini. Kemudian kita nampak kat sini ada 3 entry level lah. Okey, 38.2%, 50% dan 61%. Tengok tak? Kalau anda lihat kan, dia punya garisan ni memang hampir-hampir tepat
nampak dekat Fibonacci retracement punya line, nampak tak? Jadi kat sini memberi saya idea bahawa kita boleh entry dekat 3 level ni sebenarnya. So biasanya saya akan tunggu dulu, saya akan tunggu tengok apa berlaku untuk dia punya penurunan kan, retracement. Sampai habis saya nampak signal ni hijau ni kan, memang dia punya momentum akan naik. Tengok kita boleh dapat dari sini MACD. Okey, kita tengok MACD pun kita dah boleh tahu. Nampak ni stock RSI, nampak. Dia kena ke oversold area. Oversold area, nampak dia bersilang. Time tu lah kita masuk. Nampak tak kat sini hijau? Saya ajar ni macam mana nak entry untuk counter yang melibatkan yang boleh swing. Inilah entry dia sebenarnya. Saya menggunakan Fibonacci retracement. So kalau ikutkan ini adalah counter saya lah. Saya terangkan tentang how saya enter kat sini. Okay, ini adalah line pink. Line pink ni adalah saya beli kat sini. Kat sini. Saya tak beli dekat lantai. Saya tunggu confirmation di candlestick. Okay, kemudian saya akan tengok time frame 15 minit. Okay, tengok time frame 15 minit. Okay, kita tengok time frame 15 minit. Nampak tak? Okay, saya beli apabila berlaku. Nampak tak? Volume yang besar di sini. So, perhatikan betul-betul bagaimana saya buat entry. Confirmation saya adalah di volume yang besar. Nampak tak? Dan dia akan naik dan naik. Ini cara saya buat entry. So, beruntunglah siapa yang lihat pada malam ini. Bagaimana entry EP dibuat. Berdasarkan kepada volume, menggunakan Fibonacci retracement, combination dan juga RSI. Stochastic RSI. Ini saya menggunakan indikator untuk membantu saya. Bukan saya gunakan indikator ni untuk saya kata entry level. Tidak. Dia adalah untuk membantu saja. Tetapi entry-nya pada price. Nampak tak? Apabila ada volume, price akan naik. Price action dia panggil di sini. Nampak tak? So, beginilah cara dibuat entry. Saya tak entry di bawah. Bagi saya entry di bawah ni bukan confirmation. Kita nampak dari segi volume yang terhasil tidak mencukupi bagi saya. Sekali dia bagi volume ni kan, nampak tak berapa juta? Nampak kat sini? Saya tak nampak berapa juta ni. Saya rasa lebih besar ni, mungkin nearly berapa ratus K ataupun juta kat sini kan. Terus dia naik. Nampak Okey, saya nampak di sini 25 juta. So nampak, perhatikan di sebelah kiri corner 25 juta dia bagi volume kat situ. Yang mana lebih daripada 50% adalah volume melibatkan pembelian. Bukan jualan Yang merah ni adalah jualan. So pembelian. Nampak dia naik. So beruntunglah untuk siapa yang lihat bagaimana saya buat entry. Selama ni saya nampak ada yang tertanya-tanya bagaimana saya buat entry kan. Inilah antara yang saya ajar pada malam ini, how to enter based on the volume and price action. Indikator untuk membantu bukan kita nak 100% pada indikator, tetapi kita kena lihat dari segi price action dan volume yang terhasil. Baru kita enter. Itulah dipanggil confirmation. Okey, volume yang besar ni bagi saya berjuta lah. Macam ni kita tengok yang ini. Ini sikit je. Kalau kita tengok pattern dia dekat sini lah, dia pun kita tengok macam average lah, 2 juta kan. Bagi saya ni average lagi ni, tak cukup. Dia tak cukup nak tolak. Yang penting dia boleh tolak ke upper band. Nampak tak? Dia sekali tolak upper band. Setakat middle band ni belum cukup lagi. Okey, confirmation kita nampak apabila berlaku volume yang besar dan menolak harga ke atas, di atas BB upper. Nampak tak? Dia main dekat BB upper, dia naik dan naik dan naik. Okey, of course bila dah naik dia akan buat retracement sedikit. Dia berada di atas support EMA 200. Nampak tak? Okey, so ini adalah counter yang sangat sesuai untuk swing. Okey, so clear saya dah tunjuk contoh. Alright, so jika anda faham cara entry untuk counter 52 week high, bukan 52 week high lah sebenarnya, ni belum lagi ini cara saya buat entry. Saya mengharapkan counter ini boleh memecah
pada resisten 0.845. InsyaAllah ini resisten yang paling tinggi dan dia akan membuat 52 week high. Okay, kita tengok hopefully dia boleh pecah resisten tu So dia akan pergi dan pergi lagi, saya nampak counter ni. Ini adalah JAKS. Okay, kita pergi pada next, Unisem. Ya, saya akan lihat harga masuk apabila berada di upper BB pada time frame 15 minit. Itu saya punya style. Sebab saya perlukan confirmation dari segi volume yang terhasil untuk dia tolak harga berada di atas BB upper level. Okay, clear ya? Okay, ini JAKS. Kita tengok Unisem. Okey, Unisem pun saya akan tunjukkan bagaimana saya buat entry untuk Unisem. Okey. Beruntunglah untuk sahabat-sahabat yang melihat the real case study ya, apa yang saya alami. Okey. Ini real case study. Tak apa, jangan don't worry, untuk rakan-rakan kita boleh lihat di video, tak ada masalah. Saya akan upload nanti. Don't worry. So lepas habis ni pun tuan-tuan semua, sahabat semua boleh tonton semula video ini. Okey, kita lihat Unisem. Counter saya ni. Okey, contoh. Kita lihat apa Unisem big picture. Dia buat downtrend kat sini. Okey, hampir downtrend lah. Kemudian dia telah membuat breakout. Okey, di EMA 200 pada 3 Julai. Nampak tak dia membuat breakout dan naik dan naik dan naik. Okey, dia telah sebenarnya dia jadi 52i pada sini Dia telah breakout 292. Okey, dan dia terus naik. Dia naik lagi, nampak tak? Bila dia nampak ini resisten yang paling besar, lebih kurang 27 ke 29 kan? Nampak dia breakout, mencanak dia naik. Kat sini. Di sini nampak. Hampir berapa peratus kat sini? 16% dia tolak harga ke upper BB. Dia naik, okay, dia buat retrace, sihat sideways. Kemudian dia naik balik. Okey, ini saya dah perhati lama. Saya tak masuk kat sini sebab dia telah naik kau-kau punya. Okey, saya bagi dia relax sideways dulu. Saya nampak ini peluang di sini, nampak. Di sini akan berlaku breakout pada resisten 6.2 lebih kurang 6.18 kat sini. So nampak resisten dekat sini. Okey, dia cuba sekali, 2 kali tak berjaya. Sekali dia bagi, berjaya terus. Dekat sini saya tangkap, saya saut kat sini. Okey, saya sempat saut kat sini 6.21. Ini saya buat entry di sini. Sebab dia telah nampak BB apa kat sini ini akan meneruskan kenaikan, insya-Allah. Dia telah breakout untuk fasa sideways. So ini entry dia kat sini. Okey, kita tengok pada time frame 15 minit macam mana rupa dia. Okey, time frame 15 minit saya ubah. Okey. So saya nampak kat sini dia dah breakout dah kat sini. Okey. Dia dah breakout. Okey, saya biar dulu, saya perlu confirmation. Dah dia naik lagi, terus saya tangkap kat sini. Saya dah nampak dah kat sini. Ni macam ada volume besar. Nampak tak volume dia kat sini? Nampak tak volume ni? Volume yang hampir besar. Nearly, kalau kat sini, sebab dia counter ni 669k. Bagi dia, dia telah above dia punya average lah. Nampak? Sekali dia bagi, dia naik terus. Sebatang dia bagi banyak ni. So, dan dia terus naik lagi. So, dia bergantung kepada the average Jadi, sahabat kena lihat bagaimana dia punya volume di bawah ni. Kita tahu ni mungkin average kat sini. Apabila dia berada lebih daripada average, dia akan berlaku breakout. Nampak? Kat sini saya tangkap terus 6.2. So kat sini dah ada lebih kurang 13, mungkin dalam 11% yang lebih kurang. So dan dia akan naik dan naik. Ini breakout pada resisten lebih kurang 6.1 lah, 18 ke tadi resisten dia. So dekat sini saya nak jelaskan adalah tentang the trading plan. Macam mana saya buat trading plan. Okey, perhatikan betul-betul trading plan untuk counter bagi Unisem yang saya buat. Okey, kat sini saya menggunakan ini sebagai support saya, sebagai support. Okey, terpulang pada anda boleh letak di sini ataupun di sini, bergantung pada kita. Okey.
dan saya namakan sebagai CL untuk saya buat cut loss. So kalau ikutkan support ni akan jadi sini ya. Sorry, akan jadi kat sini. Sebab rintangan, resistance become kat sini dia become support pula. RBS. Ini adalah saya punya support. Dekat sini adalah saya punya cut loss. Okey, senang je. Kita buat satu trend line. Contoh saya ajar. Ambil ini horizontal line. Okey, contohlah kita ambil katalah ini kita punya nak buat cut loss kat sini. Okey, contoh, klik je. So anda double klik di sini, boleh tukarlah. Nak buat kat sini dia punya teks kan. Contoh ini adalah support, type lah kat sini support. Okey, kemudian bawa besar sikit lah, color pun boleh tukar lah. Contoh nak color-color lain, color kuning ke, letak color kuning, minat color kuning kan. Bagi bold besar-besar, ambil 20. Okey, support, nampak. Bila kita gerakkan, dia ikut sekali. Nampak tak? So line ni kita tukar lah, nak tukar warna kuning ke kat sini. Ni teks, ini style. Okey, tukarlah warna kuning. So nak tebal lagi kat sini lah. Dekat sini. Line ni boleh tebal sini, sini. So saya gunakan yang tengah-tengah lah. So nampak kat sini. Support, nampak diikut. Nampak diikut. Okey, hari ni saya belajar cara untuk buat horizontal line. Okey, tulis kat situ. Saya belajar horizontal line. Tulis komen. Saya belajar horizontal line. Okay, tulis komen. Okay, so nampak kita tak perlu pun add text. Sebenarnya dalam horizontal line ni dah ada text pun. Okay, kita just tekan. Okay, kita type apa yang perlu. Okay, ni saya delete balik Okay, ini adalah saya punya cut loss. Ini saya punya entry price, EP. Okay, so dekat sini saya telah buat Fibonacci. Saya telah extend. Saya panggil Fibonacci extension ya. Okey, saya menggunakan 3 level. Okey. Kat sini saya buat custom made minus ya. Okey, minus ya. Bagaimana saya buat? Okey, ini adalah Fibonacci retracement tetapi saya buat dalam versi extension. Bagaimana nak buat? Okey, dalam Fibonacci dia ada 3 lah. Biasanya 3 retracement yang hampir tepat ikut kepada kajian. Okey, dia adalah pada ada yang 38.2%. Okey. Kemudian kita ada yang 50% dan last kali lebih kurang 61.8%. So 3 ni lah yang kita pakai untuk yang melibatkan retracement 0.382, 0.5 dan 0.618. Okey. Dekat sini saya tak buat retracement sebab ini saya enter di bahagian resistance, breakout di resistance. So kalau untuk retracement baru saya on lah nanti. Saya akan on dekat sini ya, sini. Nampak? So saya tunjukkan contoh Kalau dia melibatkan retracement, dia akan nampak macam ni. So nampak nampak tak ni? Dekat sini. So dia akan appear di sini. So ini retracement. Tapi kita kena tarik lah. Contoh kita kena tarik daripada bawah dia punya support sehingga ke resistance di atas. Dia macam mana pun kita guna apa indikator ataupun tools, dia mesti akan berbalik kepada support dan resistance. Ini perkara asas. Macam mana pun dia akan balik kepada support dan resistance. So kita tarik daripada bawah ke atas. So dia akan nampak retracement di sini. Contohlah. So kita tengoklah mana yang dia menghampiri kat sini, kita boleh enter. Dia sebagai guideline ya. Yang penting price action adalah tindakan anda. Ini sebagai guideline saja. Okey, jadi saya offkan balik. Ini saya offkan balik ya. So nanti nampak semak banyak sangat kan. Okey. Okey, so dekat sini saya menggunakan 3 level untuk TP. So TP1 saya adalah pada sini 6.945. Okey, saya besarkan lagi sekali. Okey, TP2 pada 7.465. Yang last kali ada pada 8.3 lah. So kat sini tak nampak Saya rasa tak nampak kot. Kan anda nampak. Atas kali itu lebih kurang 11% untuk TP1. So dia dah menghampiri ke TP1. TP2 lebih kurang 20%. TP3 lebih kurang 33%. Jadi saya buat risk to reward ratio lebih kurang 1/3. So 1 adalah di sini saya buat cut loss 10%, almost 10%.
Okey, so ini 11% lebih kurang. Kemudian saya punya TP3 yang saya ambil lebih kurang RM8.30. RM8.30 kat sini ya. Okey, RM8.30. So lebih kurang 1/3. Risk to reward ratio. Ada yang okey nak tunggu dia boleh buat 1/4. So untuk permulaan kita buatlah 1/2, 1/3 dah cukup okey dah bagi saya kat sini kan. Kat sini saya just nak tengok je macam mana dia cecah ni. Memang nampak sekejap je lah dia nak cecah yang TP1 ni. Sebab saya ambil Fibo yang 38.2% ni. So kalau jenis counter-counter yang mahal ni biasa kita ambil 1/2, 1/3 dah boleh nampak dah. InsyaAllah dia boleh cecah. Dia akan naik lebih cepat bila berlaku breakout. Okey, kat sini tulis kat situ saya telah belajar tentang trading plan. Kena ada cut loss, EP, kita punya entry price dan TP. Kita punya take profit. Take profit 1 atau 2 terpulang pada tuan-tuan, sahabat-sahabat nak letak berapa. So ini saya telah belajar tentang trading plan. Okey, tulis komen kat situ saya belajar trading plan. Nanti rujuk balik video ini bagaimana nak buat trading plan. Okey. Saya menggunakan teks sajalah, CL untuk cut loss, EP untuk entry price, TP untuk take profit. 1, 2 dan 3 lah. Bergantung kepada cita rasa anda untuk buat. Okey, tulis kat situ saya telah belajar tentang trading plan. Okey, alright. Okey, ni paling penting so kena tahu support and resistance. Selalu buat latihan tentang support dan resistance. So anda kena buat support dan resistance. Okey, banyak ni hari ni saya bagi ni. Sekali tajuk ni memang beruntunglah kepada siapa yang lihat secara live. Tak apalah, kawan-kawan pun yang tak lihat pun boleh lihat lagi sekali video ni. So sekali saya bagilah ni. Bonus untuk hujung tahun lah saya bagi. Okey, ilmu yang ada kita sampaikan. Okey, supaya menjadi panduan kepada newbie dan juga kepada saya juga untuk memperingatkan diri saya tentang trading plan. Kadang-kadang kita ni leka. Kita shock tengok dia naik mencanak kan, kita lupa trading plan. Kadang-kadang nak cut loss ni. Kerana even saya pun terlupa juga kan. So kita kena rujuk balik yang asas. Okey. So tadi Unisem Okey, saya rasa Unisem ni dah okey. Okey, saya pergi pada yang next. Selcon. Okey, Selcon. Nampak. Wah. Mantap ni Selcon ni. Okey, saya buka besar dulu. Okey, hari ni saya ambil masa sikit lebih, boleh tak? Kita dah hampir 1 jam. Kalau saya tambah sikit masa boleh? Kalau semua nak saya teruskan, just komen. Okey, kita on. Okey, tulis komen on. Okey, tulis komen on. Saya akan teruskan lagi. Sebab kita ada sesi bedah counter, sesi bonus saya bagi malam ni. Nanti saya akan go through cepat sikit lah. Okey, tulis komen on. Teruskan on. Ya, padu mantap. Terima kasih supporter semua. Kita on malam ni. Ya, sebab malam minggu kan, besok hari Ahad. Kita kasih on malam ni. Okey, tekan button like, tekan button share. Okey, mantap. Padu semua. Okey, kita pergi go for momentum. Ya, go for momentum. Okey, Selcon. Okey, ni saya pun ada buat sedikit tentang the wave lah. Saya nampak ini sebenarnya dia dah menurun dah ni. Sekejap, saya nak buang wave ni. Elite wave. Okey, ni mungkin masa buat kajian pada permulaan lah. Okey, kalau lihat, dia sebenarnya telah membuat bearish zone kat sini untuk Selcon. Okey, kita tengok dia punya stochastic RSI. Okey, nampak kat sini telah berlaku cross over line biru dengan line merah. So bermaksud dia akan membuat dia akan buat rebound. Nampak? So dia akan naik ni, saya nampak dia akan naik dan dia telah mencecah 50 Momentum dia nak mencecah 50. So saya rasa dia akan naik dan naik lagi. Hopefully dia boleh, nampak tak dia punya middle band ni
sebenarnya telah berada di bahagian tengah. Okay, dia nak mula buat tengah, dia tak ni menurun. So dia nak buat bahagian tengah dan dia akan naik. Saya nak akan nampak nanti kita tengok hari Isnin bagaimana. So kalau dia nampak ni macam solid juga ni, solid lebih kurang 16%, solid Marubozu, dan saya nampak dia akan naik lagi. So kat sini dia akan pecah resistance dia akan pecah ke upper band dan dia akan meneruskan kenaikan ke 0.445. Ini saya punya anggaran. So permulaan dia kena pecah dulu resistance sini resistance ada kita lebih kurang 0.38 dia kena pecah dulu. Okey, 38, lepas tu dia naik ke 0.4 dan seterusnya dia akan pergi ke 0.445 dan lepas tu saya nampak dia akan fly lah counter ni. Nampak tak? Wah, ke belakang ni. Saya nampak akan fly lah counter ni. So untunglah siapa yang berada di sini. Sangat untung. Tahniahlah kepada siapa yang berada di counter ini. Tahniah. Nampak dia punya line pun dah crossover antara EMA 20 dan EMA 50. Selcon anak selalunya akan follow ke? Saya tak pasti. Kena tengok sekejap. Saya tengok. Kita tengok sama-sama. Adakah anak dia follow? Okay, Selcon. Okay, Warren. Nampak expiry date pada 2025. Okay, masih boleh on lagi. Kita tengok Warren dia pula. Ya, nampak macam dia ikut juga. Saya buang ni Ya, nampak dia ikut juga. Kalau Warren, biasanya akan bagi peratusan yang banyak. Nampak tadi? Mak dia bagi 16%. Anak dia bagi 28%, guys. Banyak tu. Okey, itu kejap lagi Johor sekejap lagi Sabar Okey, saya nak habiskan dulu ni Okey. Selcon, kita ada lagi dua, IWCT dan Tasco. Okey. Okey, saya pergi pada IWCT. Semua tak sabar-sabar ni. Okey, tak apa. IWCT, sabar-sabar kejap lagi, sabar. Okey. IWCT ni saya nampak Iskandar Waterfront ada peluang untuk membuat kenaikan ni. Sebab dia adalah counter yang melibatkan engineering and construction saya nampak dia baru mencecah EMA 200. Okey, saya akan predict dia akan bersilang EMA 200 dan EMA 50 dan dia akan meneruskan kenaikan untuk IWCT. So kita boleh lihat counter ni lah. Okey, counter IWCT ni. Okey. Kemudian last sekali adalah Tasco. Okey, Tasco. Okey. Okey, sebelum tu saya minta untuk sahabat-sahabat ahli grup boleh tulis counter anda untuk saya review bagi sesi kedua. Okey, untuk sesi bedah counter. Okey, boleh tulis kat situ counter untuk saya review. Okey, tulis. Okey, sementara tu kita habiskan dulu Tasco Okey, Tasco. Okey, Tasco. Okey, Tasco ni antara counter yang kita boleh lihat untuk dia boleh swing juga ni. Nampak dia punya trend ni sangat cantik Tasco. Sangat cantik dari segi mantap ni Tasco ni. Boleh sangat, nampak tak? Kalau kita entry kat sini dia naik, nampak cantik je dia main atas BB middle, kemudian dia naik dekat upper BB, dia main atas, dia turun buat retracement, dia naik balik. Okey, Tasco ni kita boleh buat sebagai counter swing. Okey, tulis kat komen Tasco swing. Okey, tulis kat komen Tasco swing. Oh, tapi korang semua tengah tulis korang punya counter kan, mak banyaknya. Tak apalah, saya habiskan yang Tasco ni Okey, Tasco swing. Kalau tengok dia punya time frame yang besar, monthly, tu dia Tasco nampak 39%, 50%, 27%. Wow, beruntung siapa berada di Tasco. Nampak tak? 39 campur 50 dah lebih kurang 90. Campur dengan 27 dah 110%. Nampak tak Tasco ni? Tasco swing. Nampak tak Tasco ni? Dan saya nampak untuk monthly kena berhati-hati. So kat sini ada signal dia akan buat retracement. Okey, kena berhati-hati. Okey. Kalau dekat weekly pun dah nampak. So dia buat retrace sedikit.
Okay, daily dia cantik. Okay, daily pun saya nampak dia nak pergi pada sideways sedikit ni. Sebab dia dah buat kenaikan yang sangat banyak dan dia akan buat sideways. Okay. Alright. Alhamdulillah kita telah habis sesi yang pertama. Sesi tentang penerangan tentang kaunter saham yang memberi impak kepada prestasi indeks FBM KLCI. Okey, saya telah ajar tadi tentang cara naik entry, cara sekali imbas tentang penggunaan Fibonacci retracement dan juga Fibonacci extension. Okay, nanti saya akan buat yang secara detail untuk Fibonacci pula ya. Saya bukanlah pakar tetapi saya just share apa yang saya alami. Saya bukan pakar. Okay, saya just share apa yang saya alami dan saya buat. Okey, saya akan lihat kepada sesi yang kedua, counter. Itu sesi bedah counter. Okey, saya akan scroll. Okey, kita tengok. Okey, SK Press. Okey, SK Press lah, sebentar. SK Press. SK Press. Okey, SK Press. Apa yang saya nampak? Dekat sini MACD. Okey, nampak dia tengah buat dekat berada di zone oversold kat sini So, kita kena tunggu dia habis retracement. Kemudian kita lihatlah bagaimana dia akan buat meneruskan kenaikan sebab dia punya momentum pun telah berada di bawah 50. Okey, MACD di bahagian bearish zone. Dia nak nampak macam nak bearish zone ni, saya nampak ni. Dia nak menurun ni. Kalau dia tak panjang, dia akan naik di atas. Tapi kena buat Fibo lah kalau nak tarik ni. So saya nampak dia akan menurun sedikit, retrace. Sebab nampak EMA 20 dengan Bollinger Band middle ni berada, dia dah bersilang. So nampak dia menurun sikit, EMA 20 dia menurun. So dia mungkin akan retrace lagi. Hopefully kalau dia nampak ada candle hijau, so dia akan meneruskan lah. Sebab sini saya tak nampak, tak jelas. Nampak macam menguncup sedikit ni. Menguncup sedikit ni. Mungkin dia akan buat sideways ni. Okey. Dayang. Okey, Dayang. Dayang pun dalam saya punya radar, dalam watch list. Okey, Dayang sebab kita tengok dia bergantung kepada Brent oil, crude Brent oil punya price. So kat sini dia telah berada di oversold area. So kita kena tunggu untuk dia buat kenaikan. Sebab kat sini pun MACD pun dah jadi merah. Okey. So saya nampak dia akan membuat sideways dulu sebelum dia buat kenaikan. So hopefully pada minggu hadapan ataupun minggu lagi satu akan ada demand untuk crude Brent oil mencecah $52 ataupun $53 dan saya nampak akan terus berlaku kenaikan untuk Dayang. Okay, MKLN. Okey, MKLN, okey, sekali imbas berada di EMA 200, okey, telah bersilang EMA 20 dan 50. Okey, hari itu dia telah membuat kenaikan sebanyak 12%, okey. Saya nampak setakat ni belum pergi kepada zone overbought. Saya rasa boleh pergi lagi ni. Nampak kat sini masih renggang lagi ni. Dia boleh teruskan lagi kenaikan ni, mungkin. Sebab dia masih berada dalam kenaikan kat sini MKLN. Dia masih hijau lagi dia punya MACD masih hijau lagi. Okey. SDS. Ini Tuan Ghazali kita ni. Tuan Ghazali kita ni pun hebat ni. SDS. Okey. Ini counter food speciality is candies. So kalau ada candy tu bagi sikit lah Tuan Ghazali saya pun nak juga sedap sikit makanan. Candy. Okey, ini memang nampak sekali nampak kan. Sesuai untuk swing ni kalau ikutkan. Sebab dia penurunan pun tak banyak. Dia semua main dekat atas upper BB. Dia tak sampai pun dekat middle BB. Mungkin dekat sini saya nampak dia akan buat sideways sedikit. Kita tengok lagi 2 hari 3 hari macam mana dia punya ni. Nampak upper BB ni dah nak menghala ke sebelah kanan. Okey, dia punya stochastic RSI pun berada kat sini. Momentum masih ada lagi, mantap, masih dalam keadaan 72. Saya rasa ni sesuai untuk swing. So tak ada masalah kalau nak untuk buat swing sebab kita tengok weekly pun cantik, sangat cantik.
10%, 13%. Okey, monthly counter ni boleh bagi berapa persen ni? Wow, 30%. Wow, ni dah 18% dah ni. Tak silap kalau dekat 2 bulan peram ni berdapat 50% ni. So ada cerah. Ni peluang cerah. Ni boleh peram je. Just letak kat situ kita punya capital, kita biar je. Sebab saya tak nampak dia berlaku penurunan yang sangat banyak untuk SDS. Okey, Uzma. Okey, Uzma baru berada di atas EMA 200. Okey, dia baru berada di bawah sini ya. So ini kita, Uzma ni pun bukan oil and gas. So bergantung kepada harga minyak. Okey, saya nampak dia dah mula menguncup. Nampak tak BB dia? BB ni telah menguncup dan saya nampak dia akan membuat sideway. Sebab ini pun MACD pun telah merah walaupun dia ada momentum. So kita tengoklah kalau kata dia nak naik, dia mungkin tukar pada hijau. Dia bergantung pada harga minyak. Kena tengok hari Senin berapa harga minyak. Okey, TRC. Okey, TRC. TRC ni Engineering and Construction. Okey, baru berada di EMA 200. Okey, construction pun saya nampak ni counter yang mungkin boleh swing juga ni. Kita tengok macam mana prestasi dia. Okey, prestasi dia okey, berada di atas momentum dia, cantik. Mungkin dah bahagian overbought, so kena berhati-hati. Mungkin dia akan buat sedikit penurunan retracement kat sini. Dia dah mula buat lah kat sini TRC. So kalau kata beli di sini, so saya tak nampak problem untuk kita hold dulu lah. So kalau kata nak ambil profit pun boleh ambil profit dah sebenarnya kan. Kalau kat sini berapa persen, contoh 15%, 17%. So kalau nak ambil profit kat sini pun dah boleh dah sebenarnya. So bagi saya 10% and above, kalau you nak ambil profit terus ambil. Mungkin TP1, TP2 terus ambil. Then you punya capital tu akan bertambah. So untuk you boleh trade lagi untuk the next counter. Okay, ini TRC dan Mindtech. Okay, Mindtech ni saya nampak dia dalam sideway Mindtech. So nampak dia dah nak menurun kat sini MACD. So dekat bahagian area oversold dah. Saya nampak dia akan meneruskan penurunan kat sini. Dekat sini pun MACD line biru pun telah bersilang dengan line orange. So dia akan turun sedikit. Mindtech dia akan buat sideway. So kita tunggu peluang. So kalau kita mungkin tak berada di sini lagi, kita boleh tunggu peluang untuk dia buat kenaikan. Sebab sekali dia bagi satu lemang sebatang ni 16% kan. So dia baru berada di atas EMA 200. So dia ada banyak masa lagi untuk dia meneruskan kenaikan. So ni kita tunggulah untuk contract drilling Industrial Services Mindtech. Okay, TFP. Okay, TFP. Sekejap saya tengok TFP ni. Okay, dia dah naik, dia buat bearish zone, dia sideway dan dia sekarang sedang membuat kenaikan. Okay, nampak momentum pun padu. Okay, lebih pada 50 dekat 71. Okay, sekarang ni berada di area overbought. So berhati-hati So hopefully mungkin ada beberapa candle dia akan teruskan sebelum dia drop. Drop sedikit lah sebab ini pun nampak cantik ni counter ni TFP ni. Dan dia perlu melepasi beberapa rintangan yang ada. Saya telah buat marking kat sini beberapa rintangan. Okay, yang paling besarnya kat sini lah, area sini. 0.24 dan seterusnya. Okay. DPS. Okay, DPS. Okay, DPS nampak telah berada di area oversold. Dan momentum pun telah menurun. MACD pun dalam divergence merah. Okay. So dia akan buat retracement sedikit dan saya nampak mungkin selepas habis area oversold dia akan membuat kenaikan untuk DPS. Okay. So tunggu peluang lah, tunggu peluang nak entry macam mana. So kalau nak entry, sekejap saya tengok 15 minit. Dia berada di betul-betul bawah support EMA 200. So tunggu peluang lah, tunggu volume besar. Nampak volume besar je, mungkin itu adalah signal untuk kita entry. Kalau belum entry lagi lah. So saya tak nampak sini entry ni kat sini ni. Sebab kalau bukan rukun yang saya pakai dia berada di bawah EMA 200 tetapi belum masuk lagi sebab tak cukup besar lagi dia punya volume, tak cukup besar lagi. Macam ni pun nak tolak pun tak cukup, nampak? Tak cukup. 5 juta punya volume tak cukup besar, 6 juta tak cukup. Kena tolak lagi ni.
Okay, ni DPS. Tapi memang cantik lah DPS ni. Sekali tengok memang cantik. Okay, tukar pada daily. Take next. Wow, teknik ni memang padu nampak sekali ni. Chemical, speciality, okay. Alright, so kat sini dia dah pergi pada zone overboard. Okay, dia mungkin akan nampak menurun sikit. Hijau ni pun dia jadi hijau yang cerah. Dia akan menurun sedikit. So kita kena tengoklah sama ada teknik ni saya rasa macam sesuai nak swing ni. Saya nampak ni counter ni, sebab dia saya rasa ni dah 52 week high ni. Saya rasa ni counter 52 week high. Ya. Ini counter 52 week high. Take next. Yes. So dia nampak momentum dia. Nampak momentum dia. 77. Ini counter yang boleh buat swing. Take next. Siapa dekat sini terbaik. Okay. Press BHD. Press star yang okay, press star yang okay, meneruskan kenaikan. Momentum dia sangat padu nak menghampiri 80. Okey, cantik dia punya ni MACD hijau saja. Okey, volume pun cantik 67 juta. Average volume dia kalau tengok kat sini, besar ni 21 juta average volume. Sangat padu ni, meneruskan kenaikan. Kita tengok weekly pula macam mana. Press star yang okey. Dalam keadaan fasa untuk meneruskan kenaikan weekly. So kat sini dah 65% pada bulan Disember. Wow. Mantap tu. Kat sini dia naik kau-kau ni selepas dia cecak EMA 200, dia meneruskan kenaikan. Okey, ini baguslah counter ni. Sangat bagus. Okey, dia belum cecah 52 week high, belum lagi. Dia kena lepas daripada sini Okey, lebih kurang RM1 lah. So dia 0.975 kat RM1 ni, dia cecah ni memang dia akan naik lagi. Sekarang ni dia nak tutup cup ni. So dia nak tutup cup ni, dia nak buat cup ni sebenarnya. Okey, so kalau kat atas ni saya ingat dah boleh ambil profit dulu. Lebih kurang dekat 0.985 ni, ambil profit dulu. Tunggu dia buat retracement. Dia nak tutup, mungkin dia akan buat handle, then baru masuk balik. Okey, MCT. Okey, MCT baru nak cecah EMA 200. Okey, kita tak boleh nak predict apa-apa lagi, kena tunggu real estate development. Okey, kalau yang ni sebab saya kurang gemar untuk counter yang ada yang macam ni. Dia terlampau volatile, dia tak nampak banyak sangat dia punya sikat. So saya suka yang nampak solid. Solid. Dia kalau boleh kalau ada counter lain, cuba tengok counter lain. Sebab ini mungkin property ni kita tengok selepas dia cecah EMA 200 macam mana keadaan dia. Adakah dia akan berubah daripada yang sikat kutu ni kepada solid punya body. Ni kita kena lihat dulu. Kalau dia solid, then cun. Sebab saya tengok ni dia macam sikat kutu je ni. Belum solid. Okay. Hibiscus. Okay, hibiscus pun sama macam dayang. Okay, dia akan ikut harga minyak. So, belum nak meneruskan kenaikan lagi. Okay, saya nampak dia akan buat sideway. Okay, kat sini pun dekat bahagian oversold. Alright, kita mengharapkan harga crude Brent oil akan naik. Sebab dia adalah komoditi. So, kena sabar untuk counter-counter minyak. Okay, PR Lexus. Silap. Warren pula. Okay, PR Lexus. Okay, saya nampak kat sini macam nak dia break support ni. Saya rasa support dia kat sini ni. Macam dah break support ni. Ini mungkin support dia. So, kalau break support ni nampak macam nak menurun ni. Momentum pun dah rendah. 39. So, berhati-hati untuk counter Pro Lexus nampak tak kat sini? Nampak tak dia telah membuat dia nak mengembang ke bawah ni. Nampak So, berhati-hati sebab dia nak tutup. Dia nak nampak. Dia naik, dia buat retrace dan dia nak buat bearish zone sekarang ni. Okay, dah terlampau banyak sangat naik ni kat sini. Kau dia naik ni, Pro Lexus ni. So untuk sihat dia kena buat penurunan, sedikit penurunan.
So kena bersabar, counter pro Lexus. Okay, Parlo. Okay, Parlo sekali lihat telah berada di oversold area. Momentum pun telah menurun. Okay, telah bersilang MACD biru dan oranye. So kita tengoklah sama dia nak turun sedikit lagi. Mungkin akan turun sedikit lagi ni. Sebelum dia buat kenaikan. Okay, kat sini dia cuba nak pecahkan 0.575 ni, tapi dia tak boleh naik lagi. Dia tunggu dulu. Okay, so kalau saya ingat dia pecahkan resisten ni, boleh naik lagi ni. Kalau ikutkan ni banyak ni dia punya rintangan kat sini. Rintangan ni sebenarnya kat sini banyak ni, dia kena lalu ni. Lebih kurang 0.55 lah, 0.55. Dia kena naik solid betul-betul, dia akan meneruskan kenaikan untuk Parlo. Okay, di next. Okay, di next ni saya pun dulu ada ikut sikit lah. Saya telah buat wave dia. Sekarang ni saya nampak macam wave kat sini lah. Ni semua ni minor wave yang bukan wave utama ya. Okay, saya nampak dia sedang buat sideways sekarang ni untuk Parlo. So momentum pun berada di bawah 50. So MACD pun nampak macam dekat merah ni. So saya nampak dia di next ni macam buat sideways. Ya, nampak macam sideways ni. Hopefully kena berhati-hati sebab dekat sini dah nampak dia berada dekat BB middle lah. Takut dia turun bawah ni. So bila dia turun bawah, so dia akan break sini dan dia akan membuat bearish zone. So hati-hati kat sini untuk di next. MyAG. Okay, MyAG cantik. Okay, berada di atas trend menaik. Cantik. Okay, bullish zone. Okay, hijau saja. Okay, kat sini momentum pun masih ada lagi. Cuma dia dah masuk ke bahagian oversold. Okay, dia akan buat beberapa retracement. Dan sebelum tu, kita tunggu dulu untuk dia buat kenaikan. So, tunggulah untuk MyAG. Ini pun saya ingat counter yang kita boleh peram juga ni. Sebab nampak trend ni pun cantik. Dia berada di atas middle band. Semuanya dekat upper. Dia main kat sini je. So sekali dia bagi pun 7%, 1% sedikit. Tengok weekly dia macam mana. Okay, cantik, naik. Okay, monthly trend. Okay, monthly trend 19%, 20%, not bad. 2 bulan berdapat dalam nearly 40%. Okay, bagus. Dari segi monthly trend hijau. Hijau, nampak. So kena tengok dekat time frame besar juga ya. Untuk sahabat semua, saya suggest selain kita lihat time frame daily, lihat weekly dan monthly. Okay. Kemudian Tekna X. Dia punya anak ada Teknex. Ni pun counter hebat ni. Tadi saya dah sentuh, saya rasa tadi kan Teknex ni kan. So dia dalam keadaan momentum yang kuat lah sekarang ni. So tak ada masalah. Saya nampak ini counter 52 week high. Nampak tak momentum dia? Selalu saya ingatkan counter 52 week high. Sekali dia break, dia buat breakout, nampak tak dia naik. So nanti saya ingat dia akan naik lagi ni sebab dia masih berada kat EMA 200 dan dia boleh pergi jauh lagi counter ni. Teknex. Okay, PA. Ni pun counter pilihan ramai. PA. Okay, aluminium. Okay, PA. Okay, cantik. Meneruskan kenaikan. Okay, slowly dia naik, pick up, naik, turun. Okay, masih berada dekat dalam zone bullish zone. Okay, saya minta berhati-hati sebab kat sini nampak macam nak buat sideways. Okay, dia akan pergi dekat middle band ni saya nampak ni. Dia dah mula menurun ke middle band. Kita tengok weekly. Okay, weekly pun okay. Dalam trend menaik. Okay, monthly. Okay, cantik. Pada bulan November 68%. Not bad. Okay, bulan ni cuma dia dah baru 9%. PA ni memang cantik lah. Counter nak param pun okay bagi saya PA ni. Nampak tak? Dia cantik je, berada di atas je. Nampak tak? Cantik sangat pattern dia. Ini antara counter swing. Okay, tulis PA swing. Ni counter swing ni. Cantik ni swing ni. Okay. Karimin.
Karimin Petroleum, okey, sama juga macam saya jelaskan tadi, dia ada dekat upstream, downstream. Okey. So kita tunggu harga minyak lah. So mostly dia akan masih berada dekat EMA 200. Okey, dia nak buat sideway sebelum dia meneruskan kenaikan. Okey, untuk Karimin. Bayu HLEG. Okey, sekarang ni dalam keadaan sideway. Okey, saya harap dia akan habis dan dia akan buat kenaikan sebab dekat sini MACD pun dah tukar ke warna merah cerah dan dia akan pergi naik. Oversold area pun dah habis. Hopefully dia akan naik. Lah. Sebab dah lama dia berada dekat zone ni, oversold ni, hampir dah seminggu lebih dah ni. So hopefully dia akan naik untuk Bio HLDG. So bergantung pada sektor indeks ya. Hopefully untuk healthcare ni berada dalam keadaan uptrend lah dari segi kenaikan untuk sektor indeks. Di Sonic. Okey, jam telah menunjukkan pukul 11 ya. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, manakah besok masih cuti lagi. Okey, di Sonic teknologi. Okey, teknologi ni dia memang bergantung kepada sektor teknologi. Saya nampak pada hari Jumaat lepas telah berlaku rebound pada sektor indeks untuk teknologi. So yang ni baru je cecah EMA 200. Okey, data Sonic. So nampak macam dia nak buat penurunan dulu, retracement. Saya nampak harga ni akan jatuh lagi ni. Mungkin berada di bawah middle band ni, akan berada di bawah. So momentum pun dah mula ke bawah. So kita tengok macam mana untuk hari Isnin. Okey, dan saya tak nampak dia akan jatuh banyak lah. Just a minor retracement untuk data Sonic ni. PA Warren. Okey, saya rasa ni sama juga kot. Macam dia punya mak dia. PA Warren mana? PA Warren ni mana? Ada Warren ke? Tak jumpa. So tak ada. TDEX. Okey, saya skip dulu TDEX. Okey, TDEX Information Technology. Okey, cantik, berada di atas. Okey, mantap. Okey, ini counter yang bagus juga untuk swing TDEX. Ini boleh swing ni, TDEX swing. Kalau saya ni, saya swing je, mungkin tak sampai sebulan ke. Kita ambil daripada sini entry dan kita buat TP kat sini. Dan kita tunggulah dia punya ni sideway, dan kita masuk balik. Selagi dia naik, biar je naik. Dan kita ambil TP lah, TP next. So ni boleh peram lagi ni. TDEX ni cantik ni. Top BLDS, Top Builders Capital. Wah, okey, dia telah buat downtrend, bearish zone kat sini. So dia baru saja berada dekat bullish zone kat sini. So berada dekat area sini. Okey, saya nampak masih okey lagi. Momentum pun ada, masih hijau. Okey, hopefully dia akan meneruskan kenaikan lagi untuk Top Builders. Sebab nampak okey lagi lah ni. Dia bila kat EMA 200 ni dia akan naik lagi ni biasanya. Kita nak tengok dia akan crossover lah dekat sini. EMA 20 dengan 50 ni akan crossover. So ni akan nampak dia naik lagi ni untuk Top Builders. Euro. Euro ni pun antara saya punya kegemaran Ya, inilah counter swing Euro untuk office equipment supplies. Nampak tak? Kalau entry kat sini, okey, kat sini kita ambil TP berapa peratus. So ini counter swing Euro swing. Tulis komen Euro swing. Wow, kat sini 200%, 260%, nampak tak Euro? Ini counter 52 week high ni, nampak tak? Sekali dia bagi, ini macam all time high je ni sampai ke sini. Dan dia telah buat minor retracement. So dekat sini saya nampak dia akan retrace lagi, mungkin sampai dekat 50% dekat harga-harga RM2.10. Antara situlah range ni lah, RM2.195 ke. Mungkin dia akan turun lagi ni. Sebab ni masih merah lagi ni. Ni menurun ni, momentum. Tak habis lagi dia punya ni oversold area ni, menurun lagi ni, boleh pergi sampai ke paling banyak pun sampai 197 97 ke 2.09. So kita tengok macam mana lah. Ni Euro.
So euro ni counter favorite saya ni. Okay, iStone. iStone ni nampak macam banyak merah-merah. Okay, so kalau ada counter lain mungkin boleh tengok counter lain lah. Sebab dia tak nampak pattern yang cantik untuk iStone ni. So banyak toncet ni. Okay, saya punya pantang nak tengok. Saya suka tengok yang banyak solid. So dia ada banyak sangat toncet. So bila banyak toncet ni banyak berlaku penjualan pembelian yang tidak ketentuan. Sekarang ni pun dalam keadaan ni nampak merah. MACD pun merah, momentum pun dah menurun. So kalau nak layan daripada sini, nak dapatkan profit ke atas ni mungkin boleh lah. Sekadar untuk buy on dip je lah. Saya nampak ni bila dia sideway ni, dia mungkin nak turun sikit ni. Mungkin buy on dip saja kalau counter yang macam ni. So ni tak boleh nak peram lama lah counter macam ni. Just buy on dip je. So masuk daripada bawah, kemudian kat sini contoh dah boleh keluar dah. Tak lama lah, mungkin dalam seminggu je. Okay, ini untuk iStone. CCK. Internet slow pula. Sebentar. Slow. Baru okey, nasib baik. Oh, siapa duduk dalam kapal euro tu? Untunglah kan, CCK. Okey, CCK. Cantik ni CCK ni. Nampak saya pun dah buat kajian sedikit kan. So faham-faham je lah. CCK ni cantik dia punya ni. Okey, kita tengok weekly dia macam mana. Okey, cantik, sedang menaik. Okey, nampak tak? Berada di Bollinger Band di atas, upper band. Okey, pada bulan Disember hampir 17%. Alright, not bad. Okey. So bagi saya dah lebih 10% you achieve your target dalam satu bulan. Ni boleh swing macam ni sebab dia main kat upper band je, nampak tak? Upper band ni memang sesuai untuk swing. Tapi berhati-hati bila berada di atas, dia akan membuat retracement. Nampak tak? Ni ada berada di atas, dia akan turun. Sebab dah dekat bahagian overbought ni, dia akan turun. Tapi momentum dia sangat padu. 75 nampak? Padu ni. Ni dah 52 week high saya rasa ni. Betul? Ni counter 52 week high ni. CCK ni. Beruntung siapa berada di sini. So swing aja. Tesco pun swing tadi. Okay, GFM. Tengok GFM. Okay, GFM ni belum cecah EMA 200. Okay, saya tak nampak confirmation lagi. Nak menyatakan dia dalam uptrend. Okay, dia kena berada di atas EMA 200 dan bersilang dengan EMA 50 dan 20. Baru dikatakan confirmation uptrend. So yang ni saya nampak dia masih downtrend lagi ya. Untuk counter ni JFM. Okay, Tesco saya tengok. Tesco tadi saya dah terangkan. Okay, Yaptec. Techfast tadi dah ada Techfast. Tengok Techfast dulu. Okay, Techfast. Saya ada buat sedikit lah masa tu. Dalam sideway nampak masih merah lagi. Okey, tunggu. So kalau dah berada kat sini, kena tunggulah untuk dia buat breakout. Kena tunggulah lagi mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, saya pun tak pasti. Kena perhatikan volume lah, volume yang terhasil lah. Ini adalah counter manufacturing. Okey. So kena tunggu. Dalam sideway, Techfast. Yaptec. Kita tengok mark dulu Yaptec. Oh, Yaptec cantik. Okey. Ini antara kegemaran saya lah. Suka lihat counter yang 52 week high. Nampak tak? Dia telah breakout di sini. Dia terus naik. Okay, dia buat retracement. Okay, kat sini nampak macam ada hammer kat sini. So, hopefully dia akan naik lah. Kita tak tahu kan. Tengok hari Senin macam mana. Sebab kat sini saya buat Fibo. Dia dalam 0.382. Dia boleh lagi kat sini. Dan di sini. Untuk retracement. So kita tengok macam mana price action untuk hari Senin. Hopefully dia membuat kenaikan. Tapi dia tak masuk lagi. Kadang-kadang dia tak masuk ke bahagian oversold. Kadang-kadang dia akan nampak naik atas. Momentum ni masih kat sini. Okay, tapi kat sini nampak macam dah cium ni kan. Mungkin dia turun sedikit lah. Tapi counter ni okey. Kalau nak buat untuk swing. Ni okey. Sebab dia berada di atas.
middle band. Okay, MNC. Ini telecommunication. MNC ni nampak macam banyak sikat kutu lah. So kalau ada counter lain tu mungkin boleh cari counter lain lah. Sebab counter yang banyak toncet ni memang terlalu volatile. Dan ini saya rasa ni counter penny ni. Yalah, super penny 0.055. Tapi ada volume. Walaupun ada volume tapi tak nampak dia punya ni Bollinger Band ni berada di atas. Dia punya mengembang tak nampak ni. Belum cukup kuat lagi ni. Walaupun ada volume. Kita tengok macam mana lah hari Isnin. Kalau tiba-tiba ada minat pembelian lagi, dia boleh tolak dan dia boleh naik lagi. Tapi kat sini nampak telah bercecar di bahagian overbought area. So kena berhati-hati kat sini ya. Okay, ni untuk super penny. MNC, MRCB. Okay, saya ada lagi masa mungkin 5 minit saja untuk saya buat review counter, bedah counter, sesi bedah counter. Okay, kita buat cepat. Okay, ni belum cecah EMA 200 lagi, so kena tunggu untuk bahagian MRCB. Belum nampak nak kata dia uptrend sebab EMA 20 dengan 50 tu belum bersilang dengan EMA 200. Okay, belum dikatakan uptrend lagi, belum. So MRCB, tengok percentage tadi tengok percentage tadi tu saya ambil dekat sini sini okay, price range. Okay, kita letak kat sini dan kita buatlah tarik. Nak tengok berapa persen? 20% contoh. So kalau kita nak lock pada certain candle, kita tekan je magnet on, kita tekan sini lagi sekali price range, so dia akan lock kat sini contoh. Dia lock terus, kita tarik je, dia akan lock. Contoh terus dia lock macam tu. Ni cara nak tengok price range lah. Okay, alright. Okay, MRCB, KOCR. Okay, OCR ni nampak dia telah membuat tujahan ke atas. Okay, so telah berada di bahagian overbought area. So hopefully kena berhati-hati lah sebab dia baru saja berada di EMA 200 ni. Dan saya rasa dia akan pergi lagi ni. Counter-counter macam ni biasa dia cecah EMA 200 ni, dia akan meneruskan kenaikan sebab dah nampak dia mengembang. Dia punya ni BB upper ni mengembang. So dia akan meneruskan kenaikan sedikit sebelum dibuat retracement untuk OCR. Okay, saya ambil last lah scope. Scope sebelum saya nak buat rumusan untuk hari ini. Scope. Okay, scope. Cantik scope ni. Untuk ni bahagian finance, financial conglomerates. Dia telah membuat 52 week high. Nampak tak? So kat sini dia punya momentum dekat 60 lebih. So kat sini telah MACD warna hijau. So dia baru nak naik di atas Stochastic RSI dia berada di area sini. Okay, saya rasa dia akan meneruskan lagi kenaikan lah. Untuk ni nampak macam hammer walaupun dia tak solid sikit, tapi nampak ada minat belian lah. So kita tengok hari Senin macam mana untuk scope. Okay, so saya rasa untuk hari ini alhamdulillah kita telah banyak belajar tentang hari ini. Okey, kalau boleh sebelum saya tutup kita punya sesi pembelajaran pada hari ini, tulis komen apa yang sahabat-sahabat semua belajar pada hari ini, apa yang telah diterangkan. Okey, kita recap balik. Tulis dalam komen apa yang kita belajar pada hari ini. Saya nak lihat adakah anda faham apa yang saya terangkan, saya jelaskan. Sesi kita hampir sejam 45 minit. Okey, sesi memang percuma. Saya tunjukkan, saya terangkan, saya jelaskan kepada sahabat-sahabat yang baru berjinak dalam ilmu saham. So tolong tulis komen kat sini. Boleh tekan butang like, tekan butang love. Saya minta maaf lah yang mana yang saya tak sempat untuk komen. Counter-counter sahabat-sahabat ahli grup. Kita akan buat lagi insyaAllah pada minggu hadapan. Saya akan cuba kupaskan lagi tajuk-tajuk yang saya rasa boleh membantu sahabat-sahabat dan ahli-ahli grup dalam kita menambahkan ilmu kita, menimba ilmu,
Okey. Sama-sama kita belajar sebab ilmu saham ni terlampau luas. So dia tak boleh tangkap dalam masa terdekat. So kita kena banyakkan praktik. Okey, banyak yang tulis kat situ tertinggal bas, nanti nak ulang. Tak apa, boleh lihat lagi video ni. Okey, faham dan jelas. Okey, terima kasih kepada semua. Okey. Semoga tuan dan kita semua berjaya dan akhirat. Alhamdulillah. Okey, kita belajar Fibonacci retracement, extension. Okey, thank you. Sama-sama. Okey, Alhamdulillah. Terbaik. Walaupun lambat join kelas, tak apa. Boleh lihat balik video ni. Okey, nanti habis saya tekan end broadcast. Anda boleh lihat balik semula video ini. Okey, jadi untuk pada hari ini, Alhamdulillah, kita telah selesai untuk sesi pembelajaran kaunter saham yang memberi impak kepada prestasi indeks FVM KLCI. Okey. Jadi saya mengharapkan anda semua kita apa ni? Jangan kita anggap belajar ni menyusahkan kita. Tapi kita perlu belajar selalu. Sentiasa mantapkan kita punya ilmu. So mantapkan ilmu anda, sentiasa belajar, sentiasa ulang kaji, buat kajian. Okey, macam saya akan buat kajian setiap malam selama hampir sejam ke 2 jam. Atas pukul 10 lah. Okey. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih dan semoga pada esok hari anda boleh rehat-rehat. Okey, yang mana nak teruskan kajian anda untuk kita berdagang pada hari Isnin. InsyaAllah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul as. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua.